Hamba pun yakin kita ni tiap-tiap tahun dengan Isra wal Mi'raj. Kalau tidak tiap-tiap tahun pun acak benar adalah setengah-setengah tempat tu kalau mari musim Isra wal Mi'raj, malam ni ustaz cerita Isra Mi'raj, esok mari pula ustaz cerita benda sama, lusa mari pula ustaz cerita bab Isra Mi'raj, penuh bulan tu Isra Mi'raj je. Jadi bab cerita ni rasanya tahu belakang dah. Cuma kita nak ambil dalam bab apa hikmah di sebaliknya. Tapi kalau tak cerita langsung, nama kata tak dengar cerita tak sedap pula. Kita cerita dulu sikit, kemudian kita ambil iktibar ni. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cerita Isra wal Mi'raj ni berlaku atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Isra wal Mi'raj. Isra ni maknanya bagai jalan malam. Kalau jalan alik malam, orang Arab panggil Isra. Mi'raj ni bagai naik ke atas, bawah naik ke atas, nama dia Mi'raj. Maka Isra wal Mi'raj, dua benda berlaku pada satu malam. Dua benda berlaku pada satu malam. Apa dia? Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra maknanya Nabi jalan, dibawa jalan daripada Kaabah pergi ke Baitul Maqdis waktu malam hari. Tuan-tuan tahu jarak dua ni berapa jauh? Ya. 1243 km. Jauh. 1000 km. Kalau ambil kapal terbang ni, naik kapal terbang kena ambil sejam setengah baru sampai. Kalau naik unta sebulan. Tiba-tiba Nabi pergi jalan satu malam, bukan pergi je, pergi balik satu malam. Yang tu jadi pelik. Jadi Isra ni jalan daripada malam daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram pergi ke Baitul Maqdis. Nama dia Isra. Kemudian daripada Baitul Maqdis Nabi naik pula, diangkat naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ke-6, 8, 7, sampailah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Naik sampai langit 7 Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi tak nampaklah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, nurun anna ara, cahaya, ada hijab. Jadi aku tak nampak. Cuma betul lah naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada orang kata Isra wal Mi'raj ni berlaku pada tahun waktu Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada orang kata lepas Nabi angkat jadi Rasul selama 5 tahun. Ada orang kata sebelum hijrah. Ada orang kata malam 27 Rejab tahun 10 kenabian. Ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata bulan Muharram, ada yang kata bulan Rabiul Awal. Macam-macam pendapat lah di kalangan para ulama tentang bilakah sebenarnya tarikh dia berlaku. Masyhur di kalangan kita, buat kita anggap 27 Rejab. Tapi saja ambo nak ayat bahawa ulama dalam bab ni ada yang berpendapat bahawa Isra Mi'raj ni ada yang kata berlaku dalam bulan Muharram, ada juga yang kata berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Tak apalah bab tarikh ni, sahabat pun tak tekan, kita pun tak payah tekan sangat. Sebab apa dia berlaku khilaf gitu? Sebab sahabat dulu dia tak kisah mana, tak cara mana, bulan berapa jadi tu tak cara mana. Sebab di sisi para sahabat ada benda lain yang lebih penting yang kita nak ambil dalam Isra wal Mi'raj lebih daripada tarikh dia berlaku. Kita sebut nanti. Jadi perjalanan Nabi, bila Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Nabi jumpa dengan para anbiya di situ dan Nabi solat jadi imam. Nabi tambak burak dia, kemudian diangkat naik ke langit. Sebelum daripada diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum jalan daripada Mekah tu, berlaku juga peristiwa Nabi ni kena belah dada.
belah dada Nabi. Sebagaimana sampai kecil dia kena belah dada, maka nak Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala belah dada sekali lagi. Cuci dada, cuci hati Nabi dengan air Zam-Zam, kemudian letak balik tempat dia, kemudian baru dibawa berjalan. Naik ke langit, kemudian diangkat naik ke langit. Sampai langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi bagi salam, kemudian Nabi Adam pun sambut, kemudian Nabi Adam jawab salam, kemudian Nabi Adam pun mengikrar terima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjuk ruh-ruh para syuhada dan juga orang-orang anak-anak kecil yang berada dengan Nabi Adam, ya arwahul ashqiya, orang-orang syahid dan juga orang-orang yang diseksa di kalangan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ringkas cerita lagi ni, naik pula langit yang kedua. Naik kedua jumpa dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Naik langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Naik langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Naik langit keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan bila jumpa Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa teriak, menangis. Bila Nabi tanya apa yang menangis, dia kata abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku teriak ni sebab ada seorang anak muda yang mana dia ni diutus selepas daripada aku, kata Nabi Musa. Tapi umat dia masuk Islam lagi masuk syurga lagi ramai daripada umat aku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita cerita lepas ni kemuliaan umat Nabi ni. Dalam cerita ni ada terkandung Kemudian Nabi naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi naik sampai Sidratul Muntaha. Kemudian diangkat kepada Nabi Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi menghadap Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada Nabi kita 50 waktu sembahyang. Bila 50 waktu sembahyang, Nabi Muhammad pun turun. Langit ketujuh tadi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak kata apa. Turun langit keenam jumpa Nabi Musa. Nabi Musa hak kata naik semula atas. Minta dengan Allah supaya kurang. Umatmu tak mampu. Nabi Muhammad pun dengan malu-malu naik semula atas. Minta kurang dengan Allah. Kurang boleh 5. Turun, Nabi Musa kata naik lagi. Nabi naik, kurang lagi 5. Turun, Nabi Musa kata naik. Naik, turun, naik, turun, naik. Antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla, daripada 50 tu setiap kali naik dapat 5. Hak ninggal sekali 5. Nabi Musa kata naik sekali lagi. Umat kamu tak mampu. Aku tak ada umat Bani Israel. Nabi Muhammad kata, aku malu dah nak naik jumpa Allah. Hak 50 pun jadi 5. Malu dah nak naik jumpa Allah. Jadi kekal lah 5. Dan kalau orang kita dia kata apa rugi Nabi tak naik sekali lagi. Kalau naik sekali lagi, sekali naik 5. Tinggal 5 naik sekali lagi, pakar tak kena semaya dah kita. Kalau orang jawab lagu ni, maknanya dia tak tahu apa dia sebenarnya pak semaya. Baik. Lepas tu Nabi SAW dibawa berjalan. Lepas ambil kefarduan salat, Nabi juga dibawa berjalan. Pada hari tersebut Nabi diberi pilihan, nak minum susu ke nak minum arak. Diberi pada Nabi, mu pilihlah sama ada nak minum arak ke nak minum susu. Nabi pun ambil susu. Dikatakan pada Nabi, hudital fitrah, kamu telah memilih fitrah, diberi hidayah untuk ambil fitrah. Kalau sekiranya kamu ambil arak, nescaya hausa habislah umat kamu. Kemudian Nabi diperlihatkan
malaikat penjaga neraka. Nabi dibawa jalan tengok syurga, tengok neraka. Bila tengok neraka, Nabi tengok penjaga neraka, nama dia malaikat Malik. Tengok malaikat Malik ni tak pernah senyum. Muka dia sangat-sangat menakutkan. Maknanya kalau tengok malaikat penjaga neraka tu pun sebahagian daripada azab dia. Apatah lagi kalau duduk dalam neraka, lagi lah pula. Nabi pun tengok lagi syurga, Nabi tengok neraka. Kemudian Nabi tengok orang hak makan anak harta anak yatim. Nabi tengok azab sebahagian daripada azab harta anak yatim. Orang makan harta anak yatim, maka diambilkan bara api masuk dalam perut, kemudian tubik ke bawah. Bara tersebut habis hancur belaka dalam perut dia. Sama dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim ni, dia serupa makan bara api neraka. Nabi juga tengok orang makan harta riba. Dalam perjalanan tu Nabi tengok orang makan harta riba ni perut dia besar. Siapa mereka nak bangun pun tak boleh. Besar sangat perut dia. Makan makanan yang harta yang haram. Kemudian bila ahli Fir'aun, puak-puak Fir'aun nak masuk dalam, nak dimasukkan dalam neraka, malaikat airat lalu atas perut-perut orang ni, pijak perut. Mana Fir'aun dan tentera dia pun jijak perut orang yang makan harta riba. Nabi juga tengok orang yang penzina. Nabi tengok azab orang berzina. Antara tangan mereka ada dua bentuk daging. Satu daging hak comel molek, satu lagi daging hak busuk. Tapi dia duk makan hak busuk, tinggal hak comel. Dan Nabi juga tengok wanita-wanita yang mana tergantung dengan dada-dada dia, disebabkan mereka ini tidak menutup aurat mereka dan membiarkan lelaki-lelaki yang bukan mahram untuk masuk dan melihat perhiasan diri dia. Kemudian Nabi pun dibawa turun. Dalam perjalanan tu Nabi tengok, perjalanan balik Nabi tengok rombongan Mekah, pedagang Mekah nak balik ke Mekah. Nabi pun minum air daripada bekas dia dalam keadaan mereka tu tidur. Kemudian Nabi tinggal bekas tu tertutup supaya jadi tanda kepada orang-orang ahli Quraisy. Nabi dah pernah jumpa dengan rombongan ni. Siapalah malam tu, malam yang sama. Perjalanan yang kita sebut tadi, kalau biasanya nak pergi ke Palestin saja ambil masa sebulan perjalanan. Naik pula atas langit, lepas turun pula, lepas kelik semula. Pendek kata dalam ilmu manusia masa tu paling-paling kena 2-3 bulan. Tiba-tiba Nabi jadi semalam ni sampai semula. Agak-agak kita ni, kalulah cerita lagu ni sampai kita ni, percaya ke tidak kita? Zaman kalau kapal terbang tak ada zaman dulu. Kita duduk jelawai, orang kata dia pergi ke Lumpur. Nak pergi ke Lumpur, kapal terbang tak ada zaman tu. Kalau Lumpur ni baru dekat ya, 400 kilo baru. Zuhur dengan asar tu dia kata aku semaya Zuhur. Di Kuala Lumpur semaya asar, dia jelawai. Ramai kapal terbang tak ada. Hai. Ramai kata kapal terbang ada pun tak boleh jadi lagu tu. Ni tiba-tiba ni Nabi banyak begitu. Padahal orang kafir tak percaya. Tapi sebab apa kita percaya pada hari ni? Hak ni hak kita nak bincang di antara apa istimewanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Adik kakak yang dirahmati Allah, cerita panjang tu orang lain cerita belakang tu. Cuma hamba nak ambil beberapa faedah muka kita ni jarang-jarang jumpa malam ni. Hak jumpa kalau boleh ke ambil iktibar banyak-banyak. Yang pertama sekali, bapa Nabi ni dibawa naik jalan ke atas? Bapa
sebenarnya kalau kita ambil sejarah, Nabi ni dibawa berjalan selepas daripada kematian Khadijah, bahkan lepas daripada kematian Abu Talib. Khadijah dengan Abu Talib ni tulang belakang dakwah Nabi. Bila Nabi dakwah, Khadijah lah orang yang tolong Nabi, Abu Talib lah orang yang lindung Nabi. Bila matinya Khadijah, bila matinya Abu Talib, seolah-olah patah kaki. Lemah semangat. Maka Allah Azza wa Jalla angkat Nabi naik ke langit nak tunjuk bukti. Bila tunjuk bukti, maka barulah bertambah yakinnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bab tunjuk bukti ni bukan bab Nabi. Nabi-nabi lain, bukan Nabi Muhammad je. Nabi-nabi lain pun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Allah tunjuk pada Nabi Ibrahim keberadaan langit dan bumi. Allah tunjuk kepada Nabi Ibrahim lagu mana nak periduk hak mati. Nah, ingat cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Burung, waktu Nabi Ibrahim dia tanya Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjuk kat aku lagu mana mau periduk orang mati. Lagu mana mau periduk orang mati? Allah Ta'ala tanya Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min. Hei Ibrahim, mu tak beriman kau? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Beriman dah, cuma nak sukemah lagi hati. Lalu Allah Ta'ala kata, qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik. Mu ambil 4 ekor burung, membunuh, kemudian cicil lumak, capur belakang, 4 ekor tu duduk dalam sebekah. Thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian mu ambil daripada bekas capur dah tu, letak atas 4 pucuk bukit. Ambil hang ni sikit tak sini, ambil hang ni sikit tak sini, ambil hang ni sikit tak sini, tak sini. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian musuh panggil balik burung tersebut. Nescaya burung tersebut akan mari semula hidup jumpamu semula. Allah tunjuk kepada Nabi Ibrahim lagu mana dia nak boleh hidup orang mati. Begitu juga Allah tunjuk kepada Nabi Musa. Wui tukar ke dia, tangan dia bercahaya, mukjizat. Apa mukjizat ni mari? Sebab nak tambah keyakinan kepada Nabi. Bila dia nak berdakwah kepada Allah, tambah dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Ini maksud utama sekali. Jadi faedah yang pertama, kita ni bila kita dengar cerita Isra wal Mi'raj, yakin mula-mula sekali ialah Allah tu ada. Ada orang hari ni dia tak berasa Allah tu ada. Hamba jumpa seorang Indonesia di Kuala Lumpur lah. Dia mari cerita, dia kata, Ustaz, betul ke Allah ni ada? Sudah. Bapa pula kata, dia kata, hamba cari Tuhan ni pas kau kaki langit tak jumpa. Pas kau kaki langit tak jumpa. Jawab dia seorang ustaz, hok cari kaki langit ni ahli geografi je. Kita ni nak cari Tuhan, nak cari kaki langit, kau nak cari mana? Tuhan ni duduk mana? Tak usah carilah, tak jumpa. Sebab kita semua tahu bahawa Nabi SAW dalam cerita Isra wal Mi'raj ni
Nabi diangkat naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, baru jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat mu naik kapal terbang, naik roket pergi bulan, tak semimpi lah. Kalau manusia tu rasa dia nak jumpa Allah Azza wa Jalla, minta maaf, atas dunia ni manusia tak akan boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena yakin Allah tu ada. Dan Allah Azza wa Jalla sebut, aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard. Apakah kamu rasa aman daripada Tuhan yang berada di langit? Nabi pun naik jumpa dengan Allah sampai ke Sidratul Muntaha, menunjukkan bahawa besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ada setengah orang kata bila sebut bab kursi Allah, dia kata Tuhan ni duduk atas kursi. Bukan. Jangan kata begitu. Kursi Allah ni ada, tapi bukan sebuah kursi kita. Pernah dengar ayat kursi? Nama ayat kursi lah. Nama apa ayat kursi? Apa tu kursi tu? Kursi bukan kerusi lain. Kerusi ni bahasa kita ni, kursi ni apa ni, di atas kursi lah ni. Tapi jangan kita kata kursi Allah serupa dengan kursi kita. Ni kaedah kita ni beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita beriman dengan Allah, kadang-kadang dia mari lafaz tu serupa dengan bahasa kita. Kursi Allah, bahasa kita pun ada kursi. Dia mari lafaz, bukan kita kata. Allah kata dalam Quran ada ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah ni meluasi langit dan bumi. Makna Allah yang menamakan bagi dia ada kursi. Jadi macam mana kita nak beriman dengan ayat ni? Bahasa sama dengan bahasa kita. Allah sebut dia ada kursi, bagi kita pun ada kursi. Lagu mana nak beriman dengan? Nak tolak? Tak boleh. Kalau kita kata mana ada Allah Ta'ala, mana ada kursi, mana boleh kita tolak. Sebab Allah Ta'ala ayat dalam Quran dia ada kursi. Sebab Allah Ta'ala kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kalau kita tolak Allah Ta'ala tak ada kursi, berarti kita telah menolak ayat Quran. Bila tolak ayat Quran, maka jadi kafir. Sebab tu nak faham lagu mana? Sebab tu bila beriman dengan Allah, kaedah pertama sekali ialah Allah ni dia tak sama dengan mana-mana makhluk. Wasna laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ni tak sama dengan mana-mana makhluk. Kalau ada bahasa sama, dia pergi tahap yang kedua. Kalau ada sama dari sudut bahasa, dia sekadar sama pada lafaz tapi tak sama pada hakikat. Mana kursi sama, lafaz je sama, tapi hakikat tak sama. Hakikat lagu mana? Kursi hamba nak duduk ni kecek je. Pas kursi kita ni pesel-pesel macam-macam. Ada kursi hok kaki tapak gajah, ada kursi hok kaki pak, ada kursi hok bentuk gelung lagu tu, ada kursi malah, macam-macam bentuk kursi. Kursi sama-sama kursi kita tak sama dah. Lepas tu apa kita nak kata kursi Allah sama dengan kita? Sama-sama kursi kita pun tak sama, maka kursi Allah lagi tak sama dengan kursi kita. Jadi lagu mana? Jawapan dia tak usah fikir, tak boleh nak fikir. Cuma dalam hadis Nabi kata bandingnya langit dengan bumi ni, bandingnya langit dengan bumi, luas langit bumi ni. Aju tengok atas, jangan tengok atas sejik ni tubik luar.
tengok langit luah. Bandingkan langit dengan bumi dengan arash Allah Azza wa Jalla. Arash ni makhluk paling besar sekali. Nabi kata seperti segelung besi. Segelung besi duduk tengah padang pasir yang luas. Segelung besi itu langit bumi. Padang pasir yang luas tu arash Allah Azza wa Jalla. Luah. Kemudian bandingkan langit dengan bumi, banding kursi Allah, bukan arash Allah, kursi Allah. Langit bumi ni segelung besi, kursi Allah luah pada pasir besar. Bandingkan kursi dengan arash Allah, sebab kursi ni di atas arash. Nabi kata bandingkan kursi dengan arash sama besar dengan bandingkan langit bumi dengan kursi, besar lagi. Jadi bererti Allah ni tak usah fikirlah lagu mana. Ya kita boleh ialah beriman kepada Allah dan merasakan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Ada orang cerita gini, dua orang dia buat lolok, cerita buat lolok, bukan cerita betul, cerita buat lolok, cuma nak suruh orang faham. Ada dua orang budak dalam perut mak dia, anak kembar, duk kecek dua beradik dalam perut mak. Hak adik tanya abang, kita lah ni duduk mana? Kita duduk dalam dunia kita lah. Lepas tu kalau kita tubik daripada dunia ni, matilah kita. Dia kata, mu tahu mana mati? Moga kita lah ni hidup, kalau kita tubik perut mati. Padahal dia tak tahu, dia hidup dalam perut mak, hidup cara dalam perut mak. Dia tubik luar, dia hidup cara dalam luar. Kita hidup dalam dunia, hidup cara dunia. Bila mati, pergi ke alam akhirat, hidup cara akhirat. Hidup tetap hidup, cuma cara masing-masing. Kemudian dua beradik ni kata, betul ke orang kata kita ni ada mak? Jawab dia abang dia, tahu tak aja tengok mak. Nak tengok mana dalam perut mak dia? Nak tengok lagu mana dalam perut mak dia? Bila dia tubik, barulah dia nampak, oh gini rupanya mak aku. Tu contoh. Nak ayatnya, kadang-kadang waktu kita duduk dari tempat hak kita tutup, kita tak nampak, lalu kita jangan kata tak ada, sebab kita boleh rasa kewujudan dia. Kita duduk dalam dunia, memang hijab ada, Nabi naik ke langit, Nabi tak nampak Allah. Tapi hari ni kita berasa tak wujudnya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hari ni jadi kita ni, siapa dia jadi atas dunia hari ni? Dia sendiri buat dia. Dia sendiri buat dia. Kalau hamba buat hamba sendiri, tak jadi dah rupa lagu ni. Paling-paling abang buat muka memang Syahrukh Khan. Tak, hidung biar macu sikit, muka biar panjang, kulit pun hitam manis. Lah ni pun hitam manis dah, cuma gula tak cukup lagi. Nak suruh tinggi, tegak molek. Mesti kita boleh buat hak kita nak, tapi tak lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Azza wa Jalla cipta kita. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj pertama sekali nak suruh kita kenal bahawa Allah ni ada. Bila kita boleh jumpa dengan Allah, jumpa dengan Allah selama hidup atas dunia ni tak boleh. Nabi Musa AS pernah minta dengan Allah, ya Allah, aku nak tengokmu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Mu tak boleh tengok aku. Kalau mu nak tengok, mu tengok bukit. Kalau bukit tu kekal tempat dia, paling mu boleh tengok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala tajalli, baru nak nampakkan dirinya, buka hijab, tak tunjuk lagi, tiba-tiba pecah, hancur bukit. Dan kemudian Nabi Musa jatuh rubuh pesek.
Bila manusia boleh jumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Bila Allah Ta'ala sifat nikmat ni, sebab nikmat ni adalah nikmat yang paling besar sekali. Ialah nikmat lihat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya didapati dan diberi anugerah oleh Allah kepada orang yang duduk dalam syurga. Jadi mintalah supaya kita boleh nikmat yang paling besar ni, itu nikmat melihat kepada Allah. Bila orang masuk syurga, minta dengan Allah, ya Allah, aku nak minta, aku minta denganmu kelazatan untuk melihat wajah. Tuan-tuan tahu nikmat tengok wajah Allah ni apa besar mana? Kita tak tahu macam mana sifat Allah. Lah ni kita tak tahu, dan memang lah ni tak boleh tengok pun. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kita baca dalam surah apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah apa? Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah pada hari akhirat ni berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Bila dia tengok Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tahu nikmat lihat Allah ni, dia adalah sebesar-besar nikmat atas muka bumi ni. Selama hidup manusia, tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Sampai perikat Nabi kata, apabila orang masuk dalam syurga, dia lupa habis nikmat dunia. Betul? Orang masuk dalam syurga ni, dia lupa habis nikmat dunia. Sebab nikmat dunia ni tak ada nilai nak banding dengan nikmat akhirat. Besarnya nikmat akhirat. Tiba-tiba apabila manusia ni, ahli syurga, dia tengok kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat tengok Allah ni menyebabkan dia lupa nikmat syurga. Besarnya nikmat melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kelazatan melihat kepada wajah-Mu, ya Allah. Bila tu akhirat selesai. Lagu mana kita pun tak tahu. Jangan kata serupa kita, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada serupa dengan kita. Dah, kita tak kata lagu tu. Cuma ayat Quran kata kita akan melihat kepada wajah Allah. Jadi lagu mana sifat dia? Wallahu ta'ala. Cuma kita minta ya dengan Allah, ya Allah, kalau boleh biarlah aku masuk syurga, aku nak tengok Allah Azza wa Jalla. Baik, tu sah. Yang kedua, cerita Isra wal Mi'raj ni cerita bab semaya. Sebab dalam banyak-banyak amal ibadat, semua amal ibadat ni Jibril waktu turun mari bawah. Kecuali ibadat ni Allah Ta'ala akad Nabi naik jumpa dia, ambil semaya. Puasa waktu bawah, haji waktu bawah, zakat waktu bawah, jihad waktu bawah. Maknanya Jibril waktu daripada Allah wayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ibadat ni Allah Ta'ala akad Nabi naik, ambil direct dengan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Semaya. Sebab tu kalau orang ni dia tahu gapo sebenarnya semaya, la ilaha illallah. Patah kata orang kata rugi Nabi kalau naik sekali lagi hak 5 tu pak kata kena langsung. Oh, orang ni dia tak rasa lagi nikmat semaya lagu mana. Sahabat dulu semaya, orang boleh cabut mata panuh ni, kalau lekat betih cabut tu tak berasa. Sebab berasa manisnya semaya. Kita ni Allahu Akbar, bab semaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi. Baca wal 'ashr nak cepat. Sedangkan wal 'ashr ajar kepada kita supaya jaga masa. Orang kita ni terbalik. Dia baca surah wal 'ashr dalam keadaan dia tak tahu nilai masa.
Baca mulut balas, tapi diri dia semaya dalam keadaan cepat-cepat, seolah-olah masa ni benda lain penting lagi daripada semaya. Pelik manusia ni, pelik. Baca juga wal as pun mulut-mulut, tapi di saat dia baca wal as, dia sedang cepat-cepat nak semaya. Dia bukan baca wal as untuk jaga masa dia. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bak masa ni rugi belaka kecuali orang beriman dan beramal soleh. Maknanya selama dia semaya tak rugi ya. Betul tak? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Berarti waktu dia semaya, dia tak rugi masa, tapi dia derah nak semaya, nak suruh cepat, nak pergi kepada benda yang rugi. Ini pelik manusia. Semaya ni, tuan-tuan tahu cerita bab sunat, bab semaya. Dalam semaya ni ada benda sunat yang kita banyak orang tak ambil cara. Gapo dia? Waktu kita nak semaya, Nabi ajar kepada kita buat satu benda sunat, iaitu jangan semaya tengah jalan. Kalau nak semaya, pergi dekat dengan dinding. Ni kalau kita nak semaya sunat dekat dengan dinding, ataupun cari tiang, ataupun ambil benda-benda letak depan. Botol air ni terletak depan, ataupun kalau lasir tu mai tutup lasir semaya, ataupun kalau ada tiang semaya depan belakang tiang, atau kalau ada orang kita kata kena jangan bangun aku nak semaya mata, duduk sini, dia panggil kepada sutra. Sutra ni benda yang melindungi kita, melindungi semaya kita. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Law ya'lamul maru ma baina yadayil musalli. Kalau seorang jalan, orang jalan, dia tahu gapo yang ada depan orang semaya. Maknanya orang ni dia sedang ngadak Allah Azza wa Jalla. Kita kalau kecek dengan raja, kabar-kabar orang lalu ke depan. Wih. Ni kalau hamba tengah mengajar lagu ni, tiba-tiba ada orang mari lalu depan. Kita kata, wah, baik. Tiba-tiba orang tengah semaya, ada orang lalu depan. Nabi kata apa? Kalau orang tu tahu gapo ada antara dia ni semaya dengan Allah Azza wa Jalla, nescaya dia tunggu selama 40. Rawi tu kata, aku tak ingat 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Dia tunggu selama 40 ni lebih baik daripada dia lalu daripada semaya. Ni semaya. Maknanya apa? Sebab kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semaya ni ngadak Tuhan. Semaya ni kita sembah Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda paling nikmat atas muka bumi ni lebih daripada kita ni boleh duduk depan Allah Azza wa Jalla. Betul tuan-tuan, adik kakak yang dirahmati Allah, bila bab semaya ni kita kena rasa besarnya semaya. Lepas ni kalau ada orang nak semaya, tolong kita jaga semaya kita. Kita jaga semaya kita. Lagu mana? Jaga jangan buya orang lalu depan kita semaya. Benda ni sunnah, tapi ramai orang tak buat. Jangan buya orang lalu depan kita semaya. Lagu mana? Kita pergi semaya depan, ngadak dinding supaya orang tak lalu. Kalau orang nak lalu, kita sekat ni, jangan lalu. Jangan kecek lah. Lama kamu, aku tengah mayam, jangan lalu kan. Akak tangan tak apa, akak tangan. Nabi kata kalau ada nak lalu juga, akak tangan tahan. Halal dia. Jangan buat polis trafik.
lepas mayat lalu. Tak ada nak mayat berhenti. Dah. Mana kita sekat jangan bila lalu. Cara dia nak ambil sebelum nak semaya dah dalam tempat hak orang tak lalu. Sunat. Baik. Yang kedua, dalam bab semaya ni, bila kita ngada Allah Azza wa Jalla, semaya ni ada tata cara dia. Ada cara nak semaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang nak pergi haji, kita kursus berapa kali? 17 kali kalau hak Allah ni tambah haji. Kalau pergi umrah, kita kursus. Kalau orang duk jabat ni, 4 kursus. Berapa? Nusuh kerja ni comel. Padahal kerja ke, haji ke, benda tu kita buat tidak sebanyak mana kita semaya. Haji sekali seumur hidup. Umrah boleh jadi sekali atau 2 kali atau beberapa kali seumur hidup. Bak hijau pun ada hari cuti, ada hari hijau. Tapi semaya ni tiap-tiap hari. Maka kalau haji sekali seumur hidup kita ngaji, hijau hak nak buat hari hijau tu kita ngaji. Bapa semaya hak kita nak buat tiap-tiap hari kita tak ngaji. Jangan. Kena ngaji cara nak semaya. Lagu mana cara-cara nak semaya mengikut petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bab semaya ni, sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana mu tengok aku semaya. Baik, kita pergi. Faedah yang seterusnya. Kalau nak cerita panjang ni, pagi tak habis dah ni. Kita sekat pukul berapa ni boleh? Pukul 12 malam. Apa orang sini semangat melakon ni? Dia kata aku ustaz berhenti perlu TUPC penamat Piala FA malam ni. Orang dah ikut tengok ustaz, dia kata iso dah ni. Sikit lagi. Faedah yang ketiga dalam bab Isra wal Mi'raj. Kamu yang tadi tahu kita ni ada lebih. Nabi Musa tengok umat Nabi Muhammad ni, tengok Nabi Muhammad, Nabi Musa teriak. Apa Nabi Musa teriak? Nabi Musa kata, orang anak muda hak bakit selepas daripada aku, tapi umat dia masuk syurga lebih ramai daripada umat aku. Dalam hadis Nabi cerita, Nabi kata dibangkitkan semua, diperlihatkan aku hari kebangkitan. Maka seorang Nabi mari bawa seorang pengikut. Ada bawa 2 orang, ada bawa 3 orang. Ada Nabi yang tak ada pengikut. Tiba-tiba Nabi tengok satu kumpulan manusia yang ramai. Nabi kata umat aku dah tu. Tiba-tiba dikatakan kepada Nabi, itu umat Musa AS. Nabi Musa ramai dah umat dia. Tiba-tiba dikatakan kepada Nabi, angkat kepala, tengoklah. Lalu Nabi tengok di ufuk sebelah ujung, baik belah kanan, baik belah kiri, penuh dengan manusia. Lalu dikatakan, itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni hak paling ramai sekali. Nabi kata, nahnul akhiruna fid dunya al-awwaluna al-maqdiyu alaihim yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ni kali ikut susunan hak mengelah sekali atas dunia. Tapi sampai hari akhirat kita duduk giliran mula-mula sekali. Kita ni kali ikut giliran, Nabi Muhammad ni ikut giliran Nabi terakhir. Tapi sampai hari akhirat umat Nabi Muhammad duduk nombor 1. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kemudian tak cukup dengan tu, Nabi kata wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kemudian kita ni orang yang mula-mula sekali masuk syurga. Ni umat Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Hebat lagi Nabi kata dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga belaka kecuali hak taksir. Hai. Nabi kata lagu tu. Semua umat aku masuk syurga belaka kecuali hak taksir. Sahabat pun tanya Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa taksir masuk syurga? Ada juga orang taksir masuk syurga. Nabi kata apa? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa taat aku, maka orang ni masuk syurga. Siapa tak taat aku, maka orang ni lah taksir masuk syurga. Baik. Kita ada kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ada kemuliaan sebagai umat yang mula-mula sekali masuk syurga. Tapi ada syarat dia. Apa dia? Kita kena taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat dengan saya ni benda beza. Saya ni kesempurnaan iman kena saya ke Nabi. Betul. Tapi kalau saya saja tak taat, dia kata apa saya gemuk. Tapi orang gemuk suruh tak buat berlaku, tak jadi. Dia kata apa saya ke Nabi. Tapi orang Nabi suruh tak buat. Maka orang lagu ni dia tak bagi orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang taat kepada Nabi, Nabi kata orang ni tak sih masuk syurga. Pak kita ni ada ke orang tak sih masuk syurga? Ada. Nak berlaku. Cuma tanya nak masuk syurga tu, tanya orang betai tu, nak tengok bola. Nak masuk syurga berlaku. Dia kata apa nak masuk syurga Ustaz? Orang kata mari semaya, nantilah lepas bola ni tak mari. Hak main bola, hak main buruk pun lagu tu juga. Marilah semaya. Tak boleh mari ni nak main buruk dulu. Hak main buruk, main belalai. Pak kita ni pelik-pelik. Kelantan macam-macam tan ni. Habis benda menantai nyetan di belakang. Ramai dulu hak belum beku. Kura punya hak belum juga. Cucu api ke belakang. Sini dia ada tak? Ada. Oh, muncul tak ada sini. Orang ramai dulu kura yang belum boleh ke dia. Burung dia buat tan di sorok. Belalai. Tu ada juga tan di sorok belalai. La ilaha illallah. Kita tak tahu dia. Tapi cerita bab semaya, cerita bab ngaji Quran tak tahu. Hak ni kita ni royak belaka nak masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala ni nak masuk syurga bukan dengan kecek je. Dia nak tengok amalan kita setara mana. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad betul dah, ada kemuliaan dah. Cuma tinggal sekarang iaitu kita taat kepada Nabi. Gapo Nabi kata kita beriman, gapo Nabi buat kita ikut, gapo Nabi tak buat kita pun tak buat. Itulah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita paksa gapo Nabi tak buat, berat kita tu. Banyak benda kita ni buat hak tak serupa dengan Nabi. Tak serupa dengan Nabi. Khurafat pula banyak orang kita. Zaman dulu orang Arab ni, orang Arab kalau dia nak pergi musafir, dia ambil burung. Burung ni dia bawa sarang dia lepas burung. Kalau burung pergi alik kanan, dia kata molek ni jalan. Kalau burung pergi alik kiri, tak jalan. Dia kata ni tanda burung. Orang kita kalau nak berjalan, kawan-kawan ular lalu depan, sudah. Dia kata ni bagai buruk nak mari. Betul ke Nabi ajar lagu tu? Sudah. Hak ni kata taat ke Nabi. Waktu nak berwah, dia tak suruh hujan. Buat ke apa? Pak kita tak ada tau. Pak orang luar, dia kalau tak suruh hujan lagi berwah,
Dia ambil baju orang pengantin nak nikah tu. Bukan baju orang pakai hari bawah tu. Kalau baju bawah hari tu nanya lah. Baju orang biasa dia pakai bela-bela ni, ambil 2-3 lah dia capuk atas bumbung. Dia kata mudah-mudahan kita capuk baju atas bumbung, hujan tak turun hari bawah. Kita ni taat ke Nabi ke taat pasal apa? Bila kita nikah, menikah nak kena ada tepung tawar, tabur buah kunyit. Nabi suruh bila menikah dia kena tabur buah kunyit, tepung tawar. Kedok. Hak ni kita kata-kata payah. Tayar ya mudahlah kau. Bila tahi nak buat, mana hak Nabi suruh kita nak buat, mana hak Nabi tak suruh kita tak boleh buat. Hak ni teraplah. Banyak benda. Bila kita nak lalu tepi pokok besar, tu nenek dah minta maaf cucu nak tepi lalu. Zaman dulu ada, zaman lalu ni ada lagi. Tak ada dah. Kalau ada lagi berat. Macam mana ayatnya? Begitulah bagi kita. Banyak benda yang Nabi suruh kita tak buat, Nabi tak suruh kita buat. Jangan sampai begitu, sebab kita sayang kepada Nabi SAW. Sampai apa-apa peringkat kadang-kadang kita ni jadi susah, sebab kita tak ikut petunjuk daripada Nabi SAW. Lah ni kalau mati susah. Mati pun susah, apa? Dia kena mikir sudah dalam mati. Nak tanah kena bayar, kapek kena bayar, nak panggil orang semaya kena bayar juga. Sudah. Betul ke tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar gitu? Siapa peringkat nak semaya mayat ni kena bayar. Kalau sedekah tu lain cerita. Sedekah dia mana sedekah lama tak lagi dia mana sedekah. Tapi siapa peringkat kepung ni, kepung duk tangga tak boleh lagi. Apa dah kecil lagi ayah hamba ajar. Ayah kata kita pergi semaya jenazah, kita niat nak tolong orang, dia dah lah mati susah pula kita ambil fikir dia. Jangan ambil. Ayah hamba ajar kecil lagi, jangan ambil. Orang tu yang rumah adik hamba kita pergi tiga ke 4 adik lagi. Jadi ada seorang pakcik tu ambil. Adik-beradik hamba ni ayah tak boleh ambil dah, memang dah kecil lagi dia tak boleh ambil. Pakcik tu ambil. Adik hamba ni kecil lagi masa tu, dia tanya berapa riyal tu? Dia 10 riyal. Marah dia kaya, dia kata apa abah tak boleh ambil? Kalau tak sewi ke dia lah, dia kata. Dah abah tak ambil abang ni tak ambil, 3 orang tak ambil wik dia berlaku boleh 40 riyal dia. Kadang-kadang kena kepung dia dah tangga. Nu tak boleh lagi. Hang ni tak boleh lagi. Kita kena lagi. Minta maaf lama tak sih. Dodok kena ambil juga, ambil. Kita pula pergi ambil wilah sedekah balik. Ambo bukan nak lari sedekah ni dah. Cuma kita nak ayat. Betul ke bila kita buat gitu Nabi SAW suruh gitu. Arwah nenek ambo bila meninggal, ayah ambo muka dia ni jak dulu lagi dia tak ambil, dia siap muka dia orang kampung. Ambo ni dulu Kuala Lumpur je, ayah dah ni memang alhamdulillah dah senang. Zaman dia dulu duduk dengan pok tiri, dia duduk cerita sama kita. Zaman dia duduk Salah tu, bukan ada orang Salah sini. Ambo benarnya pok darah ada 2 orang, so Bukit Tak Ali, so Bukit Jegi. Tapi hak Bukit Jegi tu meninggal dah. Bukit Tak Ali ni pindah kita ke Tanah Merah. Dulu mari sama sana kecil sini. Susah zaman dia kecil dulu. Dia kata kalau tidur ni, kalau hujan ni kaki ni basah. Sebab rumah dia kecil, kaki kalau tidur jodoh luar. Nak periksa SPN tu kena pergi ambil upah, nak bayar SPN, tarik lembu padan. Orang susah. Nak bayar periksa tak ada. Kadang-kadang nak pergi sekolah tu minta dengan cikgu PT. Orang susah. Ayah hamba ni orang kampung sungguh. Duduk dengan pok tiri. Susah. Jadi bila dia tengok orang buat gitu, dia rasa tak kena.
Siapa pun ikat dia tak ubi. Kalau ada orang susah mati, orang nak batu dia tak ubi, anak-anak ambil. Tapi nak rakyat ceritanya, lagu mana bila nenek Amba ni, mak dia mati, nak sedekah, tapi dia kata lagu ni lah. Daripada kita pergi kat orang, mungkin orang tak ambil binti, awak boleh rokok, ambil binti, awak boleh makan, awak binti, awak ambil binti ni, dia pergi ke masjid, dia kata ni duit hak mak Amba ni ada, dia mati, jadi Amba nak wakaf buat masjid. Orang kata masjid ada dah, buat kolah masjid. Sampai hari ni ada lagi kolah tu di masjid Salam tu, alhamdulillah. Mana kalau kita nak sedekah, channel betul tempat hak molek. Sebab apa? Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambo bukan nak larang sedekah kalau betul, orang nak wui lah, tak ada masalah. Cuma kita kata biarlah dia betul dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bila kita ada kematian kena buta pula la ilaha illallah. Jangan sampai gitu. Hadirin dan yang hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bab sedekah ni berkah banyak. Apa tak larang sikit apa. Cuma hak nak ayatnya macam mana kita ni dari sudut ibadat kita, kehidupan kita kena kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang seterusnya dalam bab Isra wal Mi'raj. Nabi kita langit kena, langit ketujuh. Langit ketujuh Nabi Ibrahim, langit kena Nabi Musa. Naik langit atas minta ambil Ismail, turun lalu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak kata apa. Turun Nabi Musa suruh naik. Kali kedua pun lagu tu juga. Kali ketiga, bapa Nabi Ibrahim tak tegur, Nabi Musa tegur. Bapa. Ya. Bapa. Sedangkan Nabi Ibrahim ni tok Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga duk selawat sama pada Nabi Ibrahim ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita duk selawat sama pada Nabi Ibrahim. Seolah-olah Allah Ta'ala ni suruh kita ingat sama Nabi Ibrahim. Apa? Sebab Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Ibrahim ni tak ada satu umat yang sangat taat kepada Allah. Taat atau taat Nabi Ibrahim, siapa perikat Nabi Ibrahim ni, Allah suruh dia tak anak dia tengah-tengah pada pasir, tengah-tengah celah bukit, kering, tak ada pokok, tak ada gam, mu tinggal anak mesin. Dia tinggal. Sebab apa? Kalau Allah kata, dia akan taat. Dia tinggal. Waktu dia nak tinggal, Siti Hajar tanya, Allahu amaraka bi. Nah, wahai suamiku, Allah kau suruh mu tinggal kami di sini. Nabi Ibrahim kata, ya. Dia pun panik. Siti Hajar pun tak kata apa. Tak apalah, dah Allah Ta'ala suruh tinggal, kami redha. Nabi Ibrahim tinggal anak dia. Mari tengok jaga-jaga. Besar sikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh berat lagi daripada tinggal. Apa dia? Sembelih pula anak. La ilaha illallah. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Tanya anak dia Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya anakku, aku tengok dalam mimpi aku sembelih. Mimpi Nabi ni wahyu. Madza tara? Apa pandangan kamu wahai anakku? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, ya buatlah apa Tuhan suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan saya ayah akan tengok aku ni di kalangan orang yang sabar. Ni Nabi Ibrahim. Maknanya dia sangat taat kepada Allah. Gapo Allah Ta'ala suruh buat berlaku, tak
kahwin sikit rabuk. Jadi kita ni kalau kita ambil iktibar daripada Nabi Ibrahim, kita jangan kira dengan Allah. Jangan kira dengan Allah. Saya suruh Allah kira dengan kita. Kalau Allah suruh gapo-gapo, aduh, payah namanya. Orang suruh ngaji Quran, baik aku baca Saqafah, lagi sedap daripada baca Quran. Kita ni banyak kira dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Nabi Ibrahim tu, kalau siapa nak masuk syurga, kena ikut ni Nabi Ibrahim, kena ikut Nabi Musa, kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut jalan-jalan para nabi ni. Terutama dua perkara lah, soal iman dan juga sembahyang. Apa banyak kali mari sini nak tekan dua perkara ni, bab beriman kepada Allah, bab juga bab sembahyang. Baik. Yang terakhir, apa nak pesan kepada orang-orang sini, khususnya orang-orang muda, bahkan juga orang tua. Nabi ni dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah satu kekuatan untuk Nabi jadi seorang yang mendakwah kepada Allah. Isra wal Mi'raj nak suruh Nabi kuat semangat. Tujuan apa? Nak suruh Nabi ni jadi orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua ni, kita kena tahu Nabi, setiap Rasul ada Nabi lepas dia. Rasul, Nabi, Rasul, Nabi, Rasul, Nabi. Jelas Rasul tak ada Nabi. Lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi. Apa? Sebab semua umat dia boleh pikul tanggungjawab. Bahkan Nabi bukan setakat boleh pikul, Nabi suruh kita berlaku. Nabi kata mudah, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Sampaikan makna Nabi perintah. Dariku makna bila kita nak ajak orang kena ambil hak Nabi ayat. Jangan kita pandai-pandai buat sendiri. Agama ni bukan pandai-pandai, dia mari daripada Nabi. Walau ayat mana rengeh, mu tak tahu banyak, tahu saya apa, mu kena sabar. Kita ni semua ada hari ni, hampa lepas balik daripada ni, hampa anggap semua orang sini jadi orang yang berdakwah kepada jalan Allah. Tak nanti alim serupa orang lain, hampa pun tak pandai lagi. Tuan-tuan tahu sahabat dulu, seorang sahabat nama dia Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Seorang sahabat nama dia Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia ni dalam satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, kemudian Urwah Al-Thaqafi dia jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Hari ni dia masuk Islam, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak balik ke kampung aku nak ajak orang lain masuk Islam kata. Tengok ni. Dia masuk Islam hari ni, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak balik ke kampung, aku nak ajak orang kampung aku masuk Islam, iaitu Bani Thaqif As-Thaqafi. Nabi kata, kalau mu kelik, mu kena bunuh. Urwah kata, tak apa, orang kampung aku dia dengar kata aku. Sebab dia ni pemimpin kaum dia. Dia balik semua. Bila dia balik, dia naik tempat tinggi, dia pun koyak tunggu ramai-ramai. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan tahu apa berlaku selepas? Semua kampung dia tubik, tapi bukan masuk Islam. Dia pekoh, dia gapo, sehingga akhirnya ada suara tu dia panah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, kena jatuh dia. Bila dia jatuh, mari pak saudara dia tanya, Urwah, kalau kamu mati ni, nak dak aku tutup bela atas darahmu? Dia kata, tak. Allah telah memuliakan aku dengan kesyahidan ini.
Akhirnya dia mati. Dia baru masuk Islam, tapi dia berusaha untuk dakwah kaum. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, kita kenal Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mari daripada kaum keperkampunan Bani Ghifar, mari ke Mekah, masuk Islam, jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Lepas dia Islam, dia naik atas Kaabah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Kaabah naik, pegang dia, waktu turun bawah, orang kata dia. Padahal dia satu hari pertama dia masuk Islam. Sahabat ni semua dia ada hamasah dakwah. Bahawa kita ni nak suruh jadi orang yang menyampaikan Islam. Kita ni berapa lama dah masuk Islam? 20 tahun, 30 tahun, beranak tu Islam tu. Tapi berapa banyak semangat kita nak ajar Islam kepada orang. Tuan-tuan, pahala dia besar. Siapa ajar orang buat baik, selama orang tu buat baik, pahala boleh ke dia. Tanpa kurang sikit rabuk pun pahala orang buat tu. Sungguh. Siapa nak pahala banyak, maka hari ni dia kena azab. Dia nak jadi orang yang menyambung kerja Nabi. Ni semua kita, khususnya anak-anak muda kita. Seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Umair. Kita tahu Mus'ab bin Umair? Pernah dengar nama dia? Mus'ab bin Umair seorang pemuda, anak kepada bangsawan Mekah. Kaya tu saya kata, dia pakai minyak wangi yang paling mahal di Mekah. Kalau dia lalu tu orang tahu minyak wangi ni Mus'ab yang pakai, orang lain tak boleh pakai. Mahalnya minyak wangi dia. Anak bangsawan. Bila dia masuk Islam, dia sembunyikan susu, tak payah orang dia masuk Islam. Terutama mak ayah dia tak payah. Dia duduk semaya pun nusuk-nusuk. Satu ketika ada orang nampak dia semaya, orang royak ke mak dia. Maka mak dia marah, mak dia ambak dia tubik rumah. Daripada orang kaya jadi orang miskin. Tapi dia sanggup duduk dengan Nabi SAW. Kemudian selepas perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama, masa ni dia muda lagi, pemuda, Mus'ab bin Umair, Nabi hantar dia pergi berdakwah jadi guru Quran di Madinah. Daripada dakwah Mus'ab bin Umair lah ramai orang Madinah masuk Islam. Sehingga selepas daripada tu, dalam masa setahun, akhirnya orang Madinah bersedia untuk sambut Nabi Muhammad. Daripada Mekah, Nabi pergi pindah ke Madinah. Siapa dia tulis belakang dakwah ni? Seorang pemuda, anak muda, nama dia Mus'ab bin Umair. Dalam peperangan Uhud tahun ketiga Hijrah, Mus'ab bin Umair mati sebagai syahid. Umur dia baru 30-an masa tu. Bila dia mati, tubuh dia ni tak boleh tutup dengan kain kafan. Tak ada kain kafan, miskin. Nabi minta dengan sahabat lain, marilah kita, tapi kain kafan tu pendek. Tutup kaki, terbuka kepala, tutup kepala, terbuka kaki. Nabi kata tutuplah kepala dia dengan kain, kaki tu tutup dengan buku kering. Bila Nabi tengok tapak tangan dia, Nabi kata dulu tapak tangan ni lembut je, tapi dia telah jual harta dia, dunia dia, kerana bersama dengan agama Allah Azza wa Jalla. Ni pemuda Mus'ab bin Umair ni patut jadi idola anak-anak muda. Kita kena jadi orang yang bergerak mengajak orang kepada agama Allah Azza wa Jalla. Tak banyak, sikit pun tak apa. Pakat anak muda mari kepada masjid. Boleh jadi Tok Bilal, boleh jadi orang Tok Siok, boleh jadi orang yang tukar putih piti, boleh jadi orang tukar sapu masjid, boleh jadi siapa-siapa, tapi dia ni menjadi orang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Pahala dia sangat besar.
Tapi nak kena keyakinan, yakin. Nabi, bagaimana Allah Ta'ala angkat keyakinan Nabi, Allah Ta'ala naik Isra wal Mi'raj. Kita lagu mana nak naik keyakinan kita kepada Allah? Bacalah sejarah Nabi. Bukan semua orang kena naik langit dah, baca sejarah Nabi. Boleh tak? Allahu Akbar. Tapi hati kena bersih. Sebagaimana Nabi ni dia belah dada dia sebelum menghadap Allah, hati belah dada, cuci dulu. Kita bila nak mendekatkan diri kepada Allah, nak semaya, cuci dulu hati kita. Lepas tu kita disyariatkan ambil semaya. Sebab kita nak cuci. Tapi jangan pula lepas ambil semaya, kita duduk tangga masjid, kotor semula. Bukan kotor kaki, bukan kotor tangan, kotor mulut. Bah ke dalam perut pun kotor. Apa? So, seputung biar habis dulu. Duduk tangga habis dulu seputung, baru hari masjid semaya. La ilaha illallah. Tadi ambil semaya apa? Nak cuci. Lepas tu nak semaya, weh sak rokok pula. Dan Nabi nak air jumpa Allah ni belah dada. Kita kalau nak semaya kena cuci diri tu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, faedah terlalu banyak dalam cerita Isra wal Mi'raj. Tapi hamba ayat tu boleh sikit, mudah-mudahan sikit tu pun boleh iktibar banyak dah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Agak-agak panjang sikit tu, minta maaf lah belakang. Bola tak habis lagi, insya-Allah dia lagi clear. Tapi kena makan laksa dulu banyak. Allah Ta'ala alam. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik, yang lemah, yang salah daripada kekurangan hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, menjadikan kita orang yang sayang kepada Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, buat apa Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang, jalan di atas agama ni sebagaimana yang dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita minta dengan Allah, mudah-mudahan akhirat esok kita boleh duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga boleh melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah dia sebesar-besar nikmat yang Allah bagi kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.